Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Abdul Rahman bin Mahmud. Beliau merupakan pegawai di Jabatan Alam Sekitar yang akan membantu kita pada hari ini. Baik Doktor, sebelum saya pergi lebih jauh, saya Muhammad Hanafi bin Slamat, student master daripada Universiti Kementerian Orang Malaysia. Saya telah diberikan tugasan untuk projek untuk mengadakan online meeting bersama dengan pegawai alam sekitar bagi membincangkan berkenaan environmental management practice, ataupun boleh jugalah berkaitan dengan environmental impact assessment, apa-apa saja yang berkaitan dengan environmental. Kemudian dalam topik dan tugasan yang diberikan ini juga, saya minta juga nanti doktor jelaskan juga selain daripada definisi EIA itu sendiri, kemudian nama praktis yang berlaku di Malaysia umumnya doktor. Jadi tanpa buang masa, saya serahkanlah pada doktor untuk terus memberikan penerangan doktor. Silakan doktor. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Berkongsi bicara tentang penilaian dan penguatkuasaan EIA yang saya kira merupakan satu topik penting dalam pelaksanaan EIA di Malaysia. Sebelum saya menjawab persoalan yang disebutkan moderator kita pada pagi ini, iaitu sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya kira yang paling penting adalah untuk kita faham tentang apakah EIA dan apakah yang dimaksudkan sebagai EIA dan peranan, tujuan dan matlamat EIA itu dilaksanakan dalam konteks Malaysia secara amnya yang telah kita laksanakan selama ini. Pertamanya, bila kita sebutkan tentang EIA, dia merupakan salah satu alat dalam pengurusan alam sekitar yang digunakan secara aktif dalam kalangan negara-negara maju dan juga negara-negara membangun pada ketika ini. Kajian yang dibuat oleh Jennifer Lee pada tahun 2012 begitu ya. Dia menyebutkan lebih dari 80 buah negara, sama ada negara-negara maju dan membangun, telah mengamalkan EIA ini sebagai salah satu prosedur dan perundangan yang penting dilaksanakan di negara-negara mereka. Dan ini jelas menunjukkan bahawa EIA itu merupakan satu tools pengurusan alam sekitar yang penting dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Dan secara definisinya, secara akademiknya EIA itu boleh difahami sebagai satu kajian yang bertujuan untuk meramal, menjangka, menilai kesan-kesan alam sekitar sebelum suatu projek itu dilaksanakan. Dan seterusnya mencadangkan langkah-langkah yang bersesuaian dan efektif bagi mengawal, mengurangkan, menghindarkan pencemaran alam sekitar daripada berlaku semasa peringkat pelaksanaan projek, iaitu meliputi kerja-kerja tanah semasa operasi dan setelah penamatan projek itu dilaksanakan. Jadi apabila kita menyebutkan tentang EIA, dia bukan setakat laporan EIA yang dihantar ke Jabatan Alam Sekitar, lulus dan selesai begitu sahaja, tetapi EIA yang paling penting, dia tidak berhenti setakat itu, dia ada kesinambungannya selepas itu, iaitu semasa pelaksanaan projek, terutama sekali di peringkat kerja tanah, operasi dan juga setelah penamatan projek. Oleh itu yang jelas bagi kita, EIA ini dari segi konsepnya dia diintegrasikan kawalan pemantauan alam sekitar itu dalam the whole life cycle ataupun dalam keseluruhan kitar hayat pelaksanaan sesuatu projek EIA. So itu antara konsep dan matlamat penting yang kita perlu fahami sebagai pelaksanaan EIA di Malaysia. Dan dalam konteks pelaksanaan EIA di Malaysia, kalau kita lihat EIA dilaksanakan lebih daripada 30 tahun di Malaysia, dan dalam tempoh tersebut pelbagai cabaran-cabaran yang telah hadapi bagi memastikan bahawa EIA ini dapat kita laksanakan dengan berkesan. Dan dalam konteks Malaysia, EIA telah dilaksanakan dengan penguatkuasaan Seksyen 34A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Perintah Kualiti Alam Sekeliling aktiviti yang telah ditetapkan, penilaian kesan kepada alam sekeliling 1987. Itu secara sejarahnya EIA ini
telah dilaksanakan. Dan apabila kita melihat tentang evolusi ataupun perkembangan EIA ini dijalankan ataupun dilaksanakan dalam konteks Malaysia ataupun negara-negara yang telah mengamalkan EIA, terdapat 3 fasa penting yang biasanya dilalui dalam konteks pelaksanaan EIA atau perkembangan EIA di sebuah negara itu, dan Malaysia tidak terkecuali dengan melalui fasa-fasa ini. Itu fasa yang fasa yang pertama kita kenali sebagai fasa pengenalan ataupun permulaan, dan fasa kedua adalah fasa pengembangan atau perkembangan EIA, dan fasa ketiga adalah fasa pemantapan dan pengukuhan EIA. So 3 fasa ini telah berlaku dan sedang berlaku dalam konteks pelaksanaan EIA di Malaysia. Iaitu kalau saya boleh sebutkan di sini, iaitu dalam konteks pelaksanaan EIA di Malaysia pada fasa permulaan, ya, sekitar awal tahun 1987 dan 1990-an, ya, kita pada ketika itu baru saja melaksanakan EIA dan dari segi pelaksanaan prosedur masih lagi baru, dan pada ketika itu metodologi kajian, skop-skop kajian dan garis panduan belum dapat disediakan secara komprehensif. Dan manakala dalam konteks penerimaan pemaju projek dan juga agensi-agensi kerajaan pada ketika itu masih lagi menganggap EIA itu sebagai suatu perkara yang baru dan agak kompleks untuk dilaksanakan. Itu pada peringkat awal semasa pelaksanaan EIA itu dilaksanakan. Dan fasa yang kedua ialah fasa perkembangan EIA. Dan fasa perkembangan EIA ini menunjukkan perkembangan yang pesat dari segi laporan-laporan EIA yang disediakan oleh jurunding dan pemaju projek dalam untuk melaksanakan aktiviti yang ditetapkan dalam EIA. Dan pada ketika itu Jabatan Alam Sekitar telah mula memperkemaskan SOP, prosedur, garis panduan EIA telah diperkenalkan, dan juga telah memberikan penumpuan khusus untuk memantapkan penguatkuasaan EIA di lapangan. So kita telah wujudkan banyak SOP yang kita telah laksanakan pada peringkat fasa perkembangan EIA. Dan seterusnya adalah dari aspek fasa yang ketiga, iaitu fasa yang kita mula memasuki fasa ini, iaitu fasa yang kita sedang lalui sekarang, iaitu di mana fasa ini kita bukan sekadar membicarakan tentang prosedur EIA, perundangan EIA semata-mata, tetapi kita melihat kepada aspek keberkesanan EIA, the effectiveness of EIA itu menjadi salah satu aspek yang besar dalam konteks untuk kita memantapkan pelaksanaan EIA. So tema keberkesanan EIA ini merupakan satu tema penting yang sekarang ini sedang dibincangkan di seluruh dunia dengan persoalan besar sejauh mana pelaksanaan EIA di sesebuah negara itu, kalau dalam konteks Malaysia melebihi 30 tahun, sejauh mana ia telah mencapai keberkesanannya. So itu antara evolusi ataupun fasa-fasa perkembangan EIA di Malaysia. Dan pada hemat saya dalam konteks pelaksanaan EIA pada ketika ini kita telah melaksanakan menguatkuasakan dan terus menguatkuasakan Seksyen 34A Akta Kualiti Alam Sekeliling berkaitan dengan penilaian kesan kepada alam sekeliling, yang juga kita telah menambah baik dari segi aktiviti-aktiviti yang ditetapkan, di mana kita telah telah menguatkuasakan Perintah EIA 2015 yang menggariskan 38 jenis aktiviti yang perlu menjalankan EIA, iaitu yang tertakluk di jadual 1 dan jadual kedua. Ada aktiviti yang disenaraikan dan keseluruhannya lebih kurang 38 aktiviti yang tertakluk untuk menjalankan EIA. Dalam konteks pelaksanaan EIA pada hari ini, pada khidmat saya, EIA telah dilaksanakan berdasarkan dan mematuhi International EIA Best Practice ataupun amalan-amalan EIA peringkat antarabangsa, dan kita berada pada landasan yang betul, dan tinggal lagi kita perlukan pemantapan itu secara berterusan untuk memastikan keberkesanan EIA ini dapat dilaksanakan dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Doktor di atas penjelasan berkenaan dengan definisi EIA itu sendiri secara ringkasnya, dan Doktor juga telah menerangkan berkaitan dengan fasa-fasa yang berlaku lah dalam tempoh pelaksanaan EIA tersebut. Okey Doktor, saya ada lagi satu soalan last. Kita cuba ringkaskan kita punya perbincangan pada hari ini.
supaya moga-moga kita dapat maklumat yang padat dan tepat. Memandangkan kami pun tidak mahu mengganggu masa kerja doktor. Okey doktor, kita telah sedia maklum berkenaan dengan EIA ni telah berkuat kuasa dengan lamanya di Malaysia ni, terutamanya bagi sektor-sektor pembinaan ni. Dan cuma kalau boleh doktor berikan sedikit ulasan ataupun komen berkenaan dengan keberkesanan pelaksanaan EIA inilah, terutamanya di Malaysia. Apakah positif impact yang telah berlaku hasil daripada pelaksanaan EIA inilah. Kita minta doktor cuba bentangkan. Silakan doktor. Saya harap saya punya line okey sebab tadi ada signal saya punya koneksi tak berapa bagus. Tapi saya cuba. Okey, seperti yang soalan yang diajukan oleh saudara moderator tadi berkaitan dengan harapan kita untuk melihat keberkesanan EIA itu dapat dilaksanakan dan tercapai dengan baik, ya. So bila kita sebutkan tentang keberkesanan EIA, ya, kalau secara akademiknya memang paling lebar dibincangkanlah. Cuma ada pengkaji yang menyebut ada 3 indikator penting untuk kita melihat keberkesanan EIA di sesebuah negara, iaitu pertama ialah dari aspek pembangunan capacity building, itu yang paling pentinglah. Yang keduanya ialah dari aspek kualiti laporan EIA sebagai indikator keberkesanan EIA, dan ketiga yang sangat penting juga adalah kejayaan pelaksanaan langkah-langkah kawalan alam sekitar semasa pelaksanaan projek EIA. So 3 indikator penting ini menjadi pengukur ataupun perkara penting untuk kita memastikan keberkesanan EIA itu dicapai. Okay, saya pergi kepada yang pertama, iaitu tentang pembangunan kapasiti. Dalam konteks hari ini, Jabatan Alam Sekitar, terutama di bahagian penilaian, kita sentiasa melihat kembali tentang prosedur-prosedur EIA yang sedang kita laksanakan, sama ada ia mempunyai masalah atau cabarannya. So kita cuba pertingkatkan dari masa ke semasa. Dari aspek perundangan perintah EIA misalnya, kita juga telah melihat dan tengah mengkaji untuk membuat beberapa pindahan, sama ada menggugurkan aktiviti-aktiviti sedia ada ataupun menambah lagi aktiviti-aktiviti yang diperlukan untuk menjalankan kajian EIA. So itu antara perkara-perkara yang sedang kita bangunkan. Dalam konteks menambah baik sistem jurunding EIA, sekarang kita telah juga lancarkan sistem MySet, di mana jurunding EIA boleh membuat pembaharuan dan pendaftaran EIA melalui secara dalam talian, masih baru lagi, dan kita telah lancarkan, dan ini saya kira boleh dimanfaatkan dalam tempoh-tempoh kita menghadapi situasi ataupun krisis yang mungkin menyukarkan untuk kita berkomunikasi secara dekat. Dan seterusnya kita juga melihat dalam konteks pembinaan kapasiti pegawai-pegawai yang proses laporan EIA dan juga membuat penguatkuasaan. Kita mengimpikan pegawai-pegawai EIA ini mempunyai ilmu dan kemahiran yang spesifik dalam semua bidang. Kita tidak perlu mungkin dapat menguasai keseluruhan bidang. Kalau keseluruhan bidang kita boleh kuasai itu memang hebatlah, memang bagus kan. Tapi sekurang-kurangnya seorang pegawai itu dia mesti ada kompetensi ataupun kemahiran dia dalam bidang-bidang yang spesifik. Contohnya dalam bidang pemodelan alam sekitar, air quality modeling, seorang dalam water quality modeling, seorang lagi dalam soil erosion, seorang lagi dalam quantitative risk assessment dan sebagainya. Dan ini saya kira perlu dilihat dalam aspek latihan yang berterusan, kerana saya rasa dalam konteks dalam Jabatan Alam Sekitar itu, EIA ini satu unit yang sangat unik sendiri, dan dia sebab kita deal dengan pelbagai penemuan-penemuan baru ataupun ilmu-ilmu baru dalam bidang alam sekitar yang sentiasa berkembang. Tahun ini dan tahun depan mungkin berbeza, ada skop-skop kajian yang bertambah. Contohnya climate change, kan kita kalau ikut saranan United Nations, kita perlu masukkan climate change ini sebagai salah satu aspek konsep ataupun satu di dalam EIA, sebahagian berkajian EIA. So adakah kita sudah berupaya untuk melihat ini sebagai satu perkara yang penting, dan itu saya rasa penting untuk kita tambah baik dari segi latihan, dan juga bukan sekadar latihan, mungkin pegawai-pegawai yang telah mencapai memproses laporan 50, lebih daripada 50 atau 100 laporan EIA ini, mungkin ada beberapa penanda aras diberikan kepada mereka untuk mereka ini kekal dalam EIA
dan dapat memberikan sumbangan yang baik kepada jabatan alam sekitar. Seterusnya dalam konteks juruning IAA juga kita sentiasa bersama dengan juruning IAA untuk menambah baik modul-modul yang kita sedang sediakan, terutamanya modul-modul yang kita telah siapkan di IMAS, dan saya juga terlibat dalam juga perbincangan dalam penyediaan modul, dan itu kita akan tambah baik dan mungkin perbanyakkan lagi. Dan seterusnya dalam konteks yang paling penting juga seperti yang kita sebutkan tadi, iaitu tentang memantapkan kemahiran dalam konteks pemaju projek. Ya, pemaju projek ini perlu kita berikan tumpuan kerana mungkin perlu ada modul-modul alam sekitar ataupun pengenalan tentang IAA, macam mana IAA itu boleh mendatangkan manfaat kepada mereka. Itu saya rasa amat penting, dan bagaimana mereka dapat menjalankan pematuhan syarat-syarat perusahaan IAA dengan baik itu adalah kursus-kursus yang merasa ataupun latihan-latihan yang perlu diberikan pendedahan kepada pihak pemaju projek, dan itu dari aspek pembangunan kapasiti. Yang seterusnya dari aspek kualiti laporan IAA. Kualiti laporan IAA ini dia juga bergantung kepada faktor kemahiran juruning IAA dan juga pegawai-pegawai pengulas laporan IAA. So kita inginkan kualiti laporan IAA dapat dipertingkatkan dari masa ke semasa. So itu adalah satu perkara penting, sebab kualiti laporan IAA ataupun prosedur pengulasan laporan IAA itu perlulah lebih spesifik, lebih sistematik. Mungkin pada masa akan datang kita boleh manfaatkan artificial intelligence, contoh kan seperti Tuan Moderator sebutkan tadi, kita mungkin boleh gunakan AI untuk kita membuat analisis terhadap laporan-laporan IAA. Mungkin laporan-laporan IAA pada masa yang akan datang mungkin tidak perlu dihantar dalam bentuk hard copy yang akan berjilid-jilid dan juga beratus-ratus muka surat kan untuk kita menyemak satu persatu. So mungkin kita ada sistem secara online yang kita boleh analisis, dan ini juga dibincangkan dalam bukan di peringkat Malaysia saja tapi di peringkat global tentang bagaimana dapat kita menguruskan laporan-laporan IAA dengan baik. Dan dalam konteks jabatan alam sekitar, bila kita sebutkan laporan IAA yang dihantar kepada JAS, dia mungkin tiap tahun lebih dari 200 purata laporan IAA, 150 ke 180 laporan IAA yang diterima, itu merupakan sebenarnya data-data yang sangat penting untuk kita manfaatkan. Seperti sekarang kita bicarakan tentang big data analysis kan. So perkara-perkara ini perlu diselaraskan untuk kita gunakan ianya untuk kita merancang dan menguruskan pengurusan alam sekitar dengan lebih baik. Itu antara perkara-perkara yang mungkin harapan kita lah pada masa akan datang. Dan seterusnya yang terakhir sekali iaitu dari aspek pelaksanaan langkah-langkah kawalan alam sekitar. Ini adalah nanti kepada aktiviti penguatkuasaan yang saya sebutkan tadi, iaitu kita perlu menjalankan perubahan dari aspek penguatkuasaan IAA, dari aspek pengawasan projek-projek IAA ini dengan penggunaan teknologi drone dan sebagainya. Kita juga telah mula menggunakan drone dalam penguatkuasaan IAA dan juga pengawasan dan penyiasatan projek-projek ataupun aduan berkaitan dengan alam sekitar. Dan seperti disebutkan tadi, mungkin memang ada cabaran di peringkat awal untuk kita menjalankan contoh real data, monitoring dan sebagainya, tapi itu adalah satu langkah awal untuk kita mantapkan lagi dari masa ke semasa. Saya rasa itu sahaja tiga aspek penting yang menjadi indikator yang kalau boleh bila kita buat penambahbaikan terhadap AI, melihat kepada tiga indikator penting ini. Terima kasih banyak Doktor di atas penjelasan yang cukup jelas pada saya, cukup mantap. Segala input yang kita harapkan telah berjaya disampaikan oleh Doktor. Jadinya sebagai mengakhiri perbincangan online kita pada hari ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasihlah kepada Doktor dan juga semua warga kerja Jabatan Alam Sekitar kerana sudi meluangkan sedikit masa untuk memberikan input-input dan juga perkongsian ilmu berkenaan dengan environmental impact kepada kami lah, terutamanya yang telah pun diberikan tugasan berkaitan tajuk inilah. Sekali lagi Doktor, saya mengucapkan ribuan terima kasih. InsyaAllah pada medium-medium lain ada masa insyaAllah kita akan jumpa dan kita akan jemput lah untuk Doktor berikan perkongsian ilmu. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.